Dan salam sejahtera, dan hari ini saya amat terkejut ya dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun. Pada saya ya, Tun sekarang ini sedang meletak senapang di atas kepala dia sendiri dan akhirnya dia tembak bol. Kenapa saya kata seperti itu ya? Kerana Tun mendakwa ramai orang kenamaan dalam ketakutan. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan di sini, dia kata ramai dalam kalangan kenamaan Melayu didakwa berada dalam ketakutan kerana bimbang akan dikenakan tindakan termasuk saman dan pendakwaan di mahkamah. Di sini juga dia menyatakan bahawa golongan berkenaan bimbang jika ada orang tertentu akan melaporkan kepada polis dan berdepan dengan siasatan. Mereka tidak senang dengan prestasi kerajaan sekarang. Banyaklah sebab kerana berpendapat kerajaan sekarang tidak baik. Mereka menyatakan ini apabila ditemui. Tetapi mereka enggan menyertai sebarang gerakan yang memiliki pendapat yang sama. Ini kerana mereka takut jika dikenal pasti oleh kerajaan dan tindakan akan diambil terhadap mereka. Dia juga menyatakan bahawa ada di antara kenamaan ini juga takut jawatan mereka ditukarkan kepada yang lebih rendah dan dilucutkan terus. Malah katanya ada yang takut kontrak mereka ditarik balik atau diganggu. Ada ugutan untuk menghantar kereta polis di hadapan rumah mereka dan takut dimasukkan dalam tahanan. Tidak ada cas pendakwaan, tetapi jika masuk dalam tahanan walaupun hanya beberapa hari sahaja, tekanan jiwa amat teruk. Di sini dia menyatakan lagi bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengugut untuk mendedahkan kertas siasatan oleh polis berkenaan dengan menteri-menteri UMNO yang lama juga adalah satu salah guna kuasa. Tegasnya pendedahan itu sepatutnya melibatkan pihak tertentu termasuk menteri pada masa yang sekarang. Saya tahu ada kertas siasatan terhadap Anwar Ibrahim itu sendiri. Walaupun tidak melihatnya, polis bagi tahu semasa saya Perdana Menteri. Undang-undang dibuat untuk semua orang, bukan untuk parti lawan sahaja. Apakah ugutan dan tindakan seperti ini diizinkan oleh demokrasi? Siasatan oleh pihak polis dan SPRM perlu dilakukan, tetapi bukan untuk mengugut politik. Bukan untuk ugutan politik. Jika benar ada jenayah, tindakan undang-undang hendaklah diambil. Amatlah tidak bertanggungjawab jika digunakan untuk politik parti. Jadi saya nak jawab satu persatu ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun ya. Ramai orang dalam kalangan Melayu berada dalam ketakutan dan bimbang kerana tindakan termasuk saman dan pendakwaan. Saya nak nyatakan di sini lah, siapa orang kenamaan itu yang takut dengan Datuk Seri Ibrahim? Bukankah orang-orang ini geng Tun juga? Jadi kalau kita tak melakukan kesalahan, kenapa nak takut? Jadi mereka-mereka inilah yang merompak aset negara sebelum-sebelum ini. Jadi Tun sebagai ketua yang menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan 22 bulan. Sebab itu Tun tidak nak menyerahkan tampuk pimpinan Perdana Menteri itu kepada Datuk Seri Ibrahim pada PRU ke-14. Tun menipu. Sebab Tun nak menjaga kroni, menjaga orang-orang ini yang merompak duit negara. Ini adalah hasil daripada Tun tembak kaki sendiri. Bukan tembak kaki sendiri tau. Dia letak senapan kat kepala, ada pistol, dia dom, dia tembak. Jadi, inilah kenyataan dia. Dia kata, golongan berkenaan bimbang orang tertentu laporkan kepada polis berdepan dengan siasatan. Kalau kamu mencuri, merompak duit negara, duit rakyat, dan akhirnya kamu mengayakan kroni, mengayakan anak beranak, mengayakan diri sendiri, itu adalah salah. Bukan saja melibatkan satu kaum, semua kaum pun tak suka. Sekarang ini Tun nak bermain dengan sentimen ini. Tun nak cerita tentang supaya melindungi orang Melayu untuk nak bersekongkol dengan rasuah. Mana mau? Melayu-Melayu muda sekarang ni, anak-anak Melayu yang mempunyai pelajaran, mana nak buat kerja-kerja macam tu? Tun mengajar anak-anak Melayu untuk nak menjadi perasuah ke? Ini dah jelas kenyataan dia. Di sini juga dia menyatakan mereka tidak senang dengan prestasi kerajaan sekarang ni. Banyak sangat. Kerana berpendapat kerajaan sekarang tidak baik. Mereka nyatakan ini bila ditemui. Orang-orang yang menyatakan kerajaan hari ini tidak baik, prestasi tidak baik, orang-orang yang tidak boleh melakukan rasuah. Orang-orang yang tidak boleh mendapatkan tender projek. Melalui nak buat Alibaba dan sebagainya. Melalui orang-orang tertentu. Tetapi kelayakan mereka untuk nak membuat kerja-kerja itu tidak bersesuaian. Inilah akibatnya satu pemborosan besar dalam kerajaan. Akhirnya hutang lambat-lambat bertimbun-timbun. Siapa nak bayar? Tun sendiri kaya raya. Anak-anak Tun kaya raya. Ini yang perlu dijawab oleh Tun. Ini dia kata ni. Ada di antara kenamaan takut jawatan mereka ditukar.
ini kalau melibatkan di jawatan ya. Kenamaan itu yang takut jawatan mereka ditukar kepada yang lebih rendah atau dilucutkan terus. Kalau ini melibatkan jawatan, mungkin GLC, mungkin jabatan kerajaan, memang wajar, bukan diturunkan kepada yang lebih rendah, dilucutkan, pensiun punya kan dapat. Sebab kamu orang dah menderhaka kepada rakyat, kamu orang telah pun mengkhianati rakyat, akhirnya ekonomi negara runtuh, akhirnya hutang negara banyak, memang patut dibuat. Saya rasa rakyat Malaysia dah setuju dah dengan benda ni. Ini zaman-zaman Tun lah melahirkan benda-benda macam ni. Ni dia kata, malah katanya ada yang takut kontrak mereka ditarik balik atau diganggu. Kalau kontrak kamu jalan yang betul, kalau kerja kamu dengan benda yang bagus, saya rasa terus diteruskan oleh kerajaan. Tapi kalau kamu kata ini kami nak buat projek ni, akhirnya gagal. Contohnya, lebuh raya yang melibatkan Kelantan. Yang akhirnya tak siap, lepas tu tolak balik dekat kerajaan pusat. Contoh-contoh macam tu, tak boleh lah. Isu tebatan banjir. Buat tender besar-besaran. Akhirnya apabila kerajaan ambil, boleh pula menjimatkan. Jadi benda-benda ni tak boleh lah. Ini dia kata di sini, ada ugutan untuk menghantar kereta polis di depan rumah. Mereka takut dan masuk ke dalam tahanan polis. Saya rasa ini pun pembohong. Mana ada kerajaan menyekat macam tu. Kalau macam tu hari ini, kontraktor ataupun mereka-mereka yang nak bekerja ataupun mereka-mereka yang ada dalam GLC, saya tengok ramai juga orang-orang kaya, orang kenamaan dalam Malaysia ni tak ada pun saya tengok yang kena tahan. Yang buat salah yang kena tahan. Tu ni dah pasang propaganda penipu lah. Di sini dia kata tidak ada cas pendakwaan, tetapi jika dalam tahanan walaupun hanya beberapa hari, tekanan jiwa amat teruk. Patutlah Tun dulu belum dakwa Datuk Seri Ibrahim sumbat dalam sel. Lepas tu jadi tahanan, lepas tu suruh Ketua Polis Negara tumbuk mata Datuk Seri Ibrahim. Supaya apa? Supaya Datuk Seri Ibrahim tekanan jiwa. Patutnya Tun sekarang ni sumbat dalam penjara, lepas tu bagi tumbuk mata dia seluruh lebam. Ini Tun ni, merepek-merepek dia. Ini dikata Datuk Seri Ibrahim mengugut untuk mendedahkan kertas siasatan oleh polis kepada menteri-menteri UMNO yang lama adalah satu salah guna kuasa. Ini bukan satu salah kuasa pada saya ya. Kalau menteri-menteri bekas-bekas menteri UMNO dulu ya, ataupun yang kita tengok hari ini duk menyerang Datuk Seri Ibrahim. Contohlah kita tengok yang ada seperti Tan Sri Anwar Musa, seperti Tan Sri Medi Yassin, seperti siapa lagi? Tan Sri Noh Omar, seperti apa lagi? Hamzah Zainuddin. Memang patutlah kita siasat. Dia menyerang kerajaan yang ada, dan menyerang Perdana Menteri yang ada. Apa? Perdana Menteri tak tahu mereka ni siapa. Semua ahli politik yang ada dalam negara ni, termasuk Tun ini sendiri, ada dekat tapak tangan Datuk Seri Ibrahim lah. Rahsia kamu orang. Tak payah nak bohong. Ni dia kata, dia tahu ada satu kertas siasatan terhadap Datuk Seri Ibrahim itu sendiri. Walaupun tidak lihat. Ini dia berbohong ni. Inilah sikap dia ni. Dia putar belit. Saya nak beritahu ya. Tun jangan berbohong. Inilah. Dulu boleh Tun berbohong. Sebab media disekat oleh kerajaan. Media-media YouTube, TikTok, Facebook, Twitter. Tak ada. Tapi hari ini, Tun jangan cuba membuat satu spin yang besar kepada rakyat. Kerana rakyat faham. Apa dia? Kalau betul ada satu kertas siasatan terhadap Datuk Seri Ibrahim, walaupun ada sewaktu Tun menjadi Perdana Menteri, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dikeluarkan daripada penjara, dan kita tahu dia mendapat pengampunan penuh, bermakna apa-apa pun semuanya clear. Jadi Datuk Seri Ibrahim dah tak ada apa-apa cerita. Kalau Tun nak bongkar isu itu, sepatutnya masa Datuk Seri Ibrahim dalam penjara. Kenapa hari ini? Kenapa Tun tak bongkar sewaktu Datuk Seri Ibrahim belum lagi keluar daripada penjara tu? Dan kenapa Tun sendiri juga menandatangani untuk pengampunan diraja itu berlaku? Jadi Tun ni cakap apa ni? Merepek lah. Dah tua buat perangai tua. Nanti anak-anak muda tak respect. Ini saya cakap betul. Ini hakikat dia. Saya jawab benda yang dia buat dengan orang. Lepas tu, dia pula nak berbelit-belit, nak membohongi. Jadi saya jawab. Itu hakikat dia tahu. Jadi saya tak nak panjang-panjang ulas isu ini. Memang itulah. Takkanlah kita dalam negara ni Datuk Seri Anwar Ibrahim, pejuang reformasi, masih nak bersekongkol dengan orang yang berasuah. Orang yang mencuri projek tender kerajaan ni dengan membuat
Alibaba dan sebagainya. Salah guna kuasa sebelum-sebelum ini berleluasa. Apakah kita mau lagi ada yang mati dalam tong, ada yang terjun bangunan, ada yang dibom, ada yang hilang macam tu saja? Apakah kita ni negara? Ini negara Samseng. Zaman Tun lah ini berlaku. Jadi benda-benda ni kita kena hentikan hari ini. Yang mana kita jangan memberi rakyat itu takut. Jangan kita lihat bahawa kerajaan itu adalah satu ancaman. Jangan orang dalam kerajaan menggunakan pihak-pihak berkuasa ini untuk menyekat suara rakyat, untuk menindas rakyat. Apa yang saya lihat hari ini, rakyat bebas bersuara. Tak ada pun masalah. Kalau zaman Tun dulu, sekejap je masuk ISA. Sekejap aja orang masuk ISA. Saya ingat saya ni, kalau zaman Tun, dah duduk dalam ISA sekarang ni. Inilah perangai dia. Jadi atuk saka, atuk tua ni duduk diam-diam, tak payah nak komen lagi politik. Kami anak muda ni tahulah nanti nak uruskan negara. Tidak ada masalah. Saya rasa kalau kami anak muda ni nguruskan negara lebih baik daripada Tun ngurus. Tak ada hutang 1.5 triliun ni. Tun dengan kawan-kawan dia lah ni, dengan geng-geng dia yang menyebabkan hutang antara yang terbanyak ni. Lepas tu kita nak selamatkan orang-orang lama yang dah masuk ke politik yang kaya raya, gila babi, Tan Sri, Datuk Sri, Tun-Tun yang ada tu. Kalau tak merompak duit negara, rakyat tak cakap. Kalau tak rompak duit negara, apa takut SPM nak siasat? Kalau tak rompak duit negara, kalau tak buat jenayah, tak membuat benda-benda yang salah, kenapa takut polis? Kalau juga tak buat apa-apa segala-galanya, kenapa takut Perdana Menteri? Patut Tun berbangga hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Boleh menguruskan negara ini, mentadbir negara ini, agar kembali pulih daripada masalah ekonomi. Patut Tun yang rasa bahawa terpandai sekali dalam negara Malaysia ini, menjadi Perdana Menteri paling lama, patut Tun menjadi penasihat kepada Datuk Seri Ibrahim, menasihati benda yang baik. Bukan kerja Tun hari-hari menghentam kerajaan. Kalau kerajaan ini lemah disebabkan manusia yang seperti Tun yang ada hari ini, yang rugi rakyat. Tun mendapat lava benefit politik daripada kenyataan yang dibuat. Lepas itu ekonomi jatuh, ekonomi teruk disebabkan oleh kenyataan Tun. Tun berbahagia di situ. Anak-anak Tun kaya raya. Tun selama jadi Perdana Menteri, ada melihat orang Bumiputra, tempat sendiri pun Tun tak jaga, Kedah pun Tun tak jaga, apalagi nak cerita jaga Sabah dan Sarawak, apalagi nak cerita jaga Bumiputra. Tun sendiri pakai kereta bermewah-mewah, tak ada pun. Datuk Seri Anwar Ibrahim baru pakai Jaguar second hand yang saya pun mampu beli, pun diisukan. Apa cerita ni? So saya tak nak ulah panjang, itulah dia. Kita tengok inilah sikapnya orang apabila dah hilang kuasa, apabila nak bawa kuasa sampai ke lubang kubur. Itu sahaja pencerahan saya. Sekian, terima kasih.